Allah Subhanahu Wa Taala ini sentiasa ada rahmat dia. Ini perkara yang perlu kita fahami untuk memahami perkara ni, bahawa Allah Ta'ala ni sentiasa ada lempoh kurnia dia. Sentiasa ada. Tinggal lagi orang tadah ke tak tadah ke. Ni barat kau hujang, ada semua hujang. Ada orang tadah payang, ada orang tak tadah payang. Itu je masalah. Kalau tadah payang pula, payangnya besar, mulut besar tu je. Payang kan main besar, tapi mulut besar tu je mulut payang. Ada mulut payang macam tu kan? Ada payang mulut besar. Macam-macam agak lah payang tu. Jadi kurniaan sentiasa ada. Inilah yang difahami oleh Al-Ghazali dan ulama-ulama tasawuf yang lain berkait dengan apa yang diriwayatkan. Inna lillahi fi ayyami dahrikum lanafahat. Ala fata'arradu laha. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni dia sentiasa ada nafahat kurnia dia, lempoh kurnia dia, sentiasa memberikan kurnia kepada makhluknya. Lalu apa yang disarankan? Ala fata'arradu laha. Hendaklah kau menunggu, maksudnya hendaklah kau bersedia untuk terima lempahan tu. Lempahan ada semua, tapi tinggal lagi kita ni tunggu gedok. Duriang musim dia lurus semua, cuma kita pergi tunggu gedok. Tak tunggu je bahan dia orang. Boleh ke orang lain dia bahan ni nanti musang ke rimau ke apa ke, kita tak tunggu. Kalau tunggu boleh begitu lebih kurang. Lempahan sentiasa ada, kurniaan Allah sentiasa ada. Tinggal lagi ala fata'arradu laha. Ta'arud ni tunggu. Apa istilah tunggu di sini? Maka dijelaskan oleh ulama tasawuf, iaitu disebut sebagai istilah Arabnya, kok bahasa Arab lah, tathhirul qalbi, menyucikan kalbu kita ni. Menyucikan kalbu, membersihkan kalbu, supaya apa? Supaya dapat menerima lempah tu. Macam kalau payang banyak benda dah dalam, ada belaka dah air, tapi air tu air uduh-uduh, air seluk lah, air cor lah duduk dalam. Mari hujan tak masuk dah dalam tu, tak masuk dah. Sebab apa? Banyak benda lain dalam tu. Maka kena buang bersih, buang air-air kotor tu, baru yang masuk air baru mari ni. Maka demikianlah tamsil yang mudah. Pertama sekali kita kena terima hakikat, kena fahami bahawa Allah Ta'ala sentiasa ada lempoh kurnia dia, rahmat dia, hidayat dia ni secara umum. Baik, kemudian maka dah kamu mensucikan, bersih ruang tadi tu, kosongkan dia, bersihkan dia, baru dapat terima lempah tu. Yang ini pula ghalibnya ulama tasawuf merujuk kepada banyak ayat Al-Quran, antaranya ayat yang biasa mereka sebut dan mereka ulah, mereka rujuk tentang perkara ni, iaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang bermujahadah, yakni bermujahadah membuang hijab-hijab hati dia, kekotoran hati dia, sifat-sifat buruk dia tu, berbuang, bersungguh-sungguh untuk usaha tu. Lanahdiyannahum subulana, kami akan hidayatkan, kami akan kurniakan kepadanya hidayat-hidayat, petunjuk dari sisi kami. Lanahdiyannahum subulana, jalan-jalan ke arah mendekati kami, mendekati Allah, mengenali Allah dan sebagainya, akan dihidayatkan kepada orang tu. Jadi penyucian. Jadi sekarang Syekh Menatak ni dalam kalam hikmat yang ke-218 ni nak beritahu fenomena hak berlaku. Kadang-kadang yang berlaku. Maka kata Syekh Menatak, ada kalanya nur ilahi ni turun kepadamu. Maksudnya Allah Ta'ala kurnia nur tu. Tetapi masalahnya kat mana? Tetapi didapatkan hati kita ni, kalbu kita ni, yakni ingatan kita, perasaan kita, renungan batin kita, itu kalbu kita, masih penuh dengan keduniaan atau hawa nafsu. Banyak benda-benda hak buruk duduk dalam. Hak buruk-buruk dalam tu ibu je saja, ibu dia. Cabang dia banyak, cabang dia. Ibu dia se. Hubud dunia. Itu ibu dia. Gila dunia. Gila dunia ni sebenarnya bukan dunia tu, gila tu. Bahagian gila tu yang jadi masalah, bukan bahagian dunianya. Gila dunia tu yang jadi masalah. Hubud dunia, seperti yang dapat dipahami dalam apa yang diriwayatkan, hubud dunia ra'su kulli khati'ah. Gila dunia adalah ibu, kepala
pala kali. Ibu pala kepada kesilapan-kesilapan dan kesalahan. Yang kalau kita renungi, kalau kita renung perkara ni, punca kesilapan yang dibuat oleh manusia ni tak lagi daripada punca akhir sekali lagi dalam situ. Hubbud dunia. Manusia gila ke dunia, gila nama, gila pakak, gila harta, gila tu, macam-macam jenis gila tu. Puncanya akhir sekali balik situ belaka. Kalau kita perhati molek-molek, semua angkara yang dibuat oleh manusia, akhir kali dia akan balik situ. Balik kepada hubbud dunia. Jadi ingin saya peringatkan untuk kita semua supaya tidak timbul kekeliruan. Kadang-kadang kekeliruan inilah yang menyebabkan persepsi dan pandangan orang terhadap tasawuf itu jadi keliru. Yang dikatakan masalah dan tasawuf ni, saya nak ulangi supaya tidak timbul kekeliruan ni, yang menjadi masalah dan tasawuf ni bukan dunianya, tetapi akar dia, kegilaan dia yang sumbat dalam hati kita, itulah masalahnya. Jadi sekiranya manusia itu memiliki keduniaan tetapi tidaklah mengganggu kalbunya, maka itu tidak menghalang penghayatan tasawuf. Jadi jangan kita keliru dalam bab ini sehingga kita faham tasawuf ni anti dunia. Buang dunia, jauh dari dunia. Jangan faham seperti itu kekeliruan. Tasawuf ni bukan anti dunia, tapi anti gila dunia. Sekiranya manusia memiliki keduniaan dan menguasainya dalam keadaan dia tidak menggilai orang tu, maka itu adalah nikmat yang besar. Kerana dunia ini boleh tukar jadi ibadah, boleh tukar jadi akhirat. Yang menyebabkan dunia itu tukar sama ada dunia atau akhirat, hak mana? Kalbu kita lah. Kalbu kita. Itulah yang akan menukar dunia itu jadi dunia atau jadi akhirat. Kalau kereta kita tu, dengan kereta itu kita jadi sombong, kita jadi bangga, kita pergi tempat-tempat uduh, jadi dunia dia. Tapi dengan kereta kita tu, banyak manfaat untuk kita, untuk keluarga kita, untuk rezeki kita, untuk anak bini kita, dan kita mensyukurinya, jadi akhirat. Jadi jangan tersilap keliru dalam memahami konsep dunia ni. Jadi sebahagian orang di sini berlaku kekeliruan sehingga dia jadi anti dunia. Bukan sekadar anti dunia, kalau dia minat, dia menceburi ilmu tasawuf dalam kefahaman seperti itu, dia akan anti secara mutlak terhadap dunia, dan itu sikap yang tidak tepat. Kalau dia tidak anti kepada tasawuf pun, dia akan, kalau dia tak macam tu, dia akan anti kepada ilmu tasawuf tu, kerana dia anggap ilmu yang tak boleh nak pakai zaman learning. Kerana apa? Dah kita nak hidup ke mana? Kau tak ada dunia. Dia faham. Okey, kali ilmu tasawuf ni ilmu dia pakai. Ini akibat daripada persepsi keliru terhadap beberapa perkara dalam tasawuf. Jadi sekarang tengok balik kepada asal.